Assalamualaikum semua. Aku dekat sini nak kongsi satu kisah seram aku yang dialami oleh aku dan juga keluarga aku. Aku mempunyai 7 orang adik-beradik dan akulah yang paling bongsu dan juga perempuan. Dan aku ada 6 orang abang. Nak dijadikan cerita, aku dah ada 2 orang kakak ipar, yaitu istri abang aku yang pertama dan kedua. Istri abang pertama aku, nama dia Kak Ila, dan istri abang kedua aku, nama dia Kak Anis. Tapi, aku nak cerita ni tentang kisah abang kedua aku dengan istri dia. Benda ni jadi lepas abang Ish, abang kedua aku dengan Kak Anis kahwin. Pada mulanya, hubungan rumah tangga diorang elok je. Sampailah satu hari ni, tiba-tiba je Kak Anis mengamuk dekat abang Ish. Kata yang abang Ish ada perempuan lain. Kak Anis kata dia selalu nampak abang Ish keluar dengan seorang perempuan. Aku pada mulanya tak percaya, sebab aku kenal dengan perangai abang aku tu macam mana. Tapi sampai satu hari ni, aku sendiri yang nampak ada abang Ish bawa seorang perempuan dalam kereta dia. Tapi yang peliknya, perempuan tu aku selalu nampak. Jadi, aku ambil keputusan untuk diamkan diri. Sehingga satu masa ni, Kak Anis minta cerai dengan abang Ish. Mereka gaduh besar. Sehingga ibu dengan ayah aku pun sendiri tak faham kenapa Kak Anis macam tu. Aku mengadu dekat Kak Ila dan abang Khai, abang pertama aku, yang aku pernah nampak perempuan tu sendiri. Aku masa tu rasa bodoh sangat, sebab tak bagi tahu perkara ni awal-awal. Jadi bila dah jadi teruk macam ni, aku rasa serba salah. Abang Kai pun bagi tahu ibu dan ayah tentang ni. Mula-mula tu ibu dan ayah tak percaya, sebab dorang tak pernah nampak. Tapi bila Abang Kai kata aku pun nampak juga, ibu dan ayah jadi pelik. Jadi, ibu dan ayah suruh Kak Anis balik rumah keluarga dia, supaya benda ni tak melarat. Hampir seminggu Kak Anis dekat rumah keluarga dia. Tapi Abang Ish tetap sama. Masih ada seorang perempuan dia bawa balik. Tapi kali ni, perempuan tu sehingga masuk dalam rumah. Aku tak tahu sama ada masa tu aku seorang je yang nampak atau abang-abang aku yang lain pun nampak. Tapi yang pasti, perempuan tu adalah perempuan yang sama. Aku pula tengok muka abang Ish macam tak bermayah. Pada tengah malam tu, aku dengan abang aku yang ketiga dan kelima pergi ke bilik abang Ish, sebab kami nak berterus terang dengan dia. Aku pun ketuk bilik dia, tapi tak ada sahutan. Aku ketuk lagi pintu bilik dia, tapi tetap sama. Jadi aku ambil keputusan untuk terus terjam masuk dalam bilik abang Ish. Alangkah terkejutnya kami bertiga selepas buka pintu bilik abang Ish, sebab ada seekor makhluk sedang baring di sebelah abang Ish yang sedang tidur. Muka dia kami tak nampak, tapi apa yang kami nampak, dia sedang membelai abang Ish. Abang Syaf terus azan, manakala abang Adam baca ayat-ayat suci Al-Quran. Aku pula berlari untuk dapatkan ibu dan ayah. Nasib baik ibu dan ayah tak tidur lagi masa tu. Malam tu memang agak kecoh dengan bunyi jeritan dan ngilayan makhluk halus tu. Tapi yang peliknya, abang Ish tak sedar pula masa kejadian tu. Ayah pun terus menghalau makhluk halus tu daripada rumah. Tapi kejadian tu tak berhenti di situ. Abang aku semakin lama semakin berubah perangai dia. Dia selalu nak marah, selalu lambat-lambatkan solat. Kadangkala bila aku ajak dia solat berjemaah, dia boleh pula marah aku balik. Dan aku juga selalu nampak yang perempuan tu selalu ada dalam bilik abang Ish. Ada satu hari ni, ayah jemput Pak Lang sekeluarga tidur di rumah aku. Ni sebab nak merawat abang Ish. Mana tahu kalau dia ada apa-apa gangguan.
Selama 3 hari Pak Lang dekat rumahku. Abang Ish jadi semakin liar. Abang Ish jadi cepat marah bila Pak Lang atau siapa-siapa yang baca ayat-ayat suci Al-Quran dengan kuat. Pak Lang aku ni pandai berubat orang. Aku pun cerita semua kejadian aneh yang berlaku dekat keluarga kami, dekat Pak Lang. Pak Lang pun terus berjumpa Abang Ish dekat bilik dia. Bila dia masuk dalam bilik Abang Ish, dia rasa lain. Dia minta Abang Ish duduk bersila di hadapan dia. Dia pun ubatkan Abang Ish dalam tempo masa yang lama juga. Rasanya berminggu-minggu. Dan akhirnya kami semua baru tahu yang sebenarnya perempuan yang aku dan Kak Anis selalu nampak tu adalah jin betina yang sukakan Abang Ish sebelum Kak Anis dan Abang Ish berkahwin lagi. Dia tak suka dengan Kak Anis sebab dia anggap yang Kak Anis ni merampas hak dia, yaitu Abang Ish. Jadi Abang Ish pun slow-slow berubat supaya dia kembali sihat seperti sedia kala. Dan Alhamdulillah abang aku pun makin sembuh dengan bantuannya. Jadi sampai sini jelas cerita aku. Aku tahu mungkin ada setengah orang tak percaya dengan cerita aku ni, sebab benda ni mungkin dorang dah pernah dengar. Tapi bagi aku tak. Ni cerita aku yang memang terjadi dekat keluarga aku. Semoga kita semua mendapat iktibar apa yang berlaku. Sekian.